Seterusnya, kami dari kumpulan yang seterusnya akan membentangkan tentang isu tuntutan Kesultanan Sulu terhadap Sabah di kawasan Kota Kinabalu. Sebagai pengenalan, isu tuntutan Kesultanan Sulu terhadap Sabah berpunca daripada latar belakang sejarah pemerintahan tradisional serta perjanjian yang ditandatangani pada tahun 1878 antara Sultan Sulu dan Wakil Syarikat Berpiagam Borneo Utara, British. Perjanjian ini menjadi asas kepada pertikaian tafsiran sama ada ia merupakan pajakan ataupun penyerahan wilayah. Malaysia menolak tuntutan tersebut dengan menegaskan bahawa Sabah telah ditadbir secara berkesan dan berterusan, selaras dengan prinsip effectiveness dalam undang-undang antarabangsa. Tambahan pula, rakyat Sabah secara sah memilih untuk menyertai Persekutuan Malaysia pada tahun 1963 melalui proses yang dipantau dan diiktiraf oleh Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu. Walau bagaimanapun, tuntutan ini bukan sekadar isu sejarah kerana ia membawa implikasi keselamatan dan diplomatik yang serius, seperti yang dibuktikan melalui insiden pencerobohan Lahad Datu pada tahun 2013. Oleh itu, kajian ini penting untuk memahami asas tuntutan tersebut serta kesannya terhadap kedaulatan dan keselamatan Sabah. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Oke, seterusnya kita masuk pada bagian 4.0 yaitu metodologi. Jadi pada bagian metodologi kajian ini menggunakan reka bentuk kajian kuantitatif bagi menilai persepsi masyarakat tempatan terhadap tuntutan Sulu ke atas Sabah. Jadi pendekatan kuantitatif dipilih disebabkan ia boleh membolehkan data dikumpul secara sistematik dan dianalisis secara berangka untuk kita kenal pasti pola serta kecenderungan pandangan responden. Seterusnya dari segi pengumpulan data, kajian ini menggunakan borang soal selidik atas talian yaitu melalui Google Form. Kaedah ini dipilih kerana ia menjadikan kajian lebih menjimatkan masa, yang mudah diedar serta yang membolehkan pengumpulan data dilakukan dengan lebih efisien. Seterusnya, kawasan kajian tertumpu di Kota Kinabalu, Sabah, yang dipilih kerana merupakan pusat pentadbiran negeri dan ia dihuni oleh masyarakat daripada pelbagai latar belakang sosial, ekonomi dan etnik. Ini menjadikannya sesuai untuk menilai persepsi terhadap isu ini. Populasi kajian ia terdiri daripada masyarakat tempatan dan penjawab awam di sekitar Kota Kinabalu, dan saya sampel kurang daripada 50 orang responden. Walaupun berskala kecil, tapi saya sampel ini mencukupi untuk memberikan gambaran awal terhadap pandangan masyarakat tempatan. Jadi kajian ini juga menggunakan teknik persampelan mudah, iaitu pemilihan responden berdasarkan kesediaan dan kewedacapaian, selari dengan kekangan masa kajian. Jadi instrumen kajian ialah borang soal selidik yang merangkumi soalan skala Likert dan soalan subjektif. Data yang diperoleh dianalisis menggunakan analisis deskriptif iaitu kekerapan dan peratusan dan dipersembahkan dalam bentuk jadual serta perbincangan ringkas. Seterusnya kita masuk pada latar belakang responden. Bagian ini kita membincangkan tentang latar belakang responden yang terlibat dalam kajian ini. Jadi segala maklumat demokrasi responden adalah penting untuk kita gambarkan, untuk kita memberi gambaran umum mengenai ciri-ciri responden serta kita memastikan kepelbagaian latar belakang dalam kajian ini. Dari segi jantina, kita lihat responden terdiri daripada lelaki dan perempuan. Jadi dapatan kajian menunjukkan bahawa responden lelaki lebih ramai, iaitu seramai 31 orang atau 68.9%, manakala responden perempuan seramai 14 atau 31.1%. Jadi ini menunjukkan bahawa kajian lebih banyak melibatkan pandangan daripada responden lelaki. Okay, seterusnya bagi taburan umur, responden berada dalam lingkungan umur 15 hingga 30 tahun ke atas yang merangkumi golongan muda dan dewasa. Jadi seramai 24 orang responden tergolong dalam golongan muda iaitu berumur 15 tahun hingga 24 tahun, manakala 21 lagi merupakan golongan dewasa yang berumur 25 hingga 30 tahun. Jadi secara keseluruhannya taburan umur responden adalah hampir seimbang. Seterusnya dari aspek etnik, kajian ini melibatkan responden daripada pelbagai latar belakang etnik.
sejajar dengan kepelbagaian kaum di Sabah. Jadi kita lihat etnik India merupakan kumpulan tertinggi, diikuti oleh Kadazan Dusun, Bajau Sama, Cina serta etnik-etnik yang lain. Jadi kepelbagaian etnik ini membolehkan kajian mendapat persepsi yang lebih menyeluruh terhadap isu tuntutan Filipina ini ke atas Sabah. Seterusnya kita masuk dari segi agama. Responden terdiri daripada penganut agama Islam, Hindu, Kristian dan Buddha. Jadi dapatan ini mencerminkan masyarakat majmuk di Sabah serta ia membantu memahami sensitiviti sosial dalam isu yang dikaji. Bagi tahap pendidikan pula, majoriti responden mempunyai pendidikan di peringkat ijazah, diikuti oleh STPM atau diploma serta pendidikan menengah. Ini menunjukkan kebanyakan responden mempunyai tahap pendidikan yang baik untuk menilai isu yang dibincangkan. Seterusnya dari segi pekerjaan dan pendapatan bulanan, responden terdiri daripada pelbagai latar belakang pekerjaan dan majoriti tidak bekerja dan berada dalam kumpulan pendapatan rendah, yaitu antara 0 hingga 1.500. Dan akhir sekali, hampir semua responden merupakan warga negara Malaysia, menjadikan dapatan ini relevan dan menilai isu kedaulatan Sabah. Itu saja bagi 5.0 latar belakang responden. Seterusnya saya serahkan kepada pembentang yang lain. Salam sejahtera. Saya Markalus Antoni, nombor matriks B23160762 akan menerangkan bahagian dapatan kajian bagi persepsi terhadap Filipina dari sektor ekonomi, keselamatan, politik dan sosial. Dapatan bagi 6.1 dan 6.2 menunjukkan bahawa persepsi responden terhadap Filipina dalam aspek ekonomi dan keselamatan saling berkait dan membentuk kebimbangan yang berlapis. Dari sudut ekonomi, responden cenderung melihat kehadiran pekerja dan pendatang Filipina sebagai faktor yang memberi tekanan terhadap peluang pekerjaan rakyat tempatan di Sabah, khususnya dalam sektor berkemahiran rendah dan separa mahir. Walaupun kemasukan tersebut diakui berpunca daripada keperluan mencari rezeki. Persepsi ekonomi ini kemudiannya diperkuat oleh kebimbangan keselamatan. Apabila majoriti responden beranggapan kelemahan sistem pertahanan di pantai timur Sabah membolehkan penyusupan kumpulan luar dan meningkatkan risiko ancaman keselamatan. Walau bagaimanapun, walaupun kebimbangan keselamatan adalah tinggi, responden tetap menunjukkan kecenderungan untuk menyokong pendekatan diplomasi berbanding penggunaan kekerasan, mencerminkan pemahaman bahayanya isu ekonomi dan keselamatan perlu ditangani secara bersepadu melalui kawalan sempadan yang berkesan serta pengurusan hubungan serantau yang strategik. Seterusnya, bagi 6.3 dan 6.4, dapatan kajian memperlihatkan persepsi responden terhadap Filipina yang lebih bersifat tidak relektif dan kritikal dalam dimensi politik dan sosial. Dari sudut politik, majoriti responden menilai tuntutan Filipina ke atas Sabah sebagai isu yang sering dipolitikkan dan dibangkitkan semasa kempen pilihan raya. Dengan pandangan yang berbeza mengenai kesesuaian memasukkan isu tersebut sebagai agenda resmi politik, sekaligus mencerminkan sensitiviti dan potensi eksploitasi isu kedaulatan negara. Dalam dimensi politik pula, responden menunjukkan sikap berhati-hati terhadap tahap asimilasi budaya pendatang Filipina. Namun, secara umumnya mengakui kewujudan hubungan kekeluargaan dan tersempadan yang masih kukuh. Gabungan dapatan politik dan sosial ini menunjukkan bahawa persepsi responden bukan sahaja dipengaruhi oleh wacana politik, tetapi juga oleh pengalaman sosial harian yang membentuk pandangan terhadap integrasi, identiti dan hubungan antara komuniti tempatan dan pendatang. Itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Muhammad Zuhair bin Juan dan saya akan membentangkan tentang latar belakang kawasan kajian. Tuntutan Sulu terhadap Sabah merupakan isu geopolitik dan sejarah yang berpanjang di Asia Tenggara. Ia berpunca daripada perjanjian tahun 1878 antara Sultan Sulu dan British North Borneo Company yang masih dipertikaikan dari segi tafsiran undang-undang sama ada sebagai pajakan atau penyerahan wilayah. Perbezaan tafsiran ini menjadi asas kepada tuntutan berterusan oleh waris Kesultanan Sulu. Namun,
Sabah telah menyertai Persekutuan Malaysia secara sah pada tahun 1963 melalui proses perundangan dan politik yang diiktiraf antarabangsa. Suruhanjaya Kobolt mendapati majoriti rakyat Sabah menyokong penubuhan Malaysia dan keputusan ini kemudiannya diiktiraf oleh PBB. Walaupun begitu, isu tuntutan ini terus memberi kesan terhadap hubungan Malaysia dan Filipina dan keselamatan negara. Insiden pencerobohan di Lahad Datu pada tahun 2013 membuktikan bahawa tuntutan ini boleh mencetuskan ancaman keselamatan serta kebimbangan dalam kalangan masyarakat Sabah. Oleh itu, kajian ini bertujuan untuk menilai semula tuntutan Sulu terhadap Sabah dari aspek sejarah, politik dan undang-undang, serta memahami kesannya terhadap kedaulatan negara, keselamatan dan persepsi masyarakat tempatan. Sejak dahulu, Sabah dan Kesultanan Sulu mempunyai hubungan sejarah dan politik yang kompleks, khususnya berkaitan isu kedaulatan dan keselamatan. Tuntutan Sulu terhadap Sabah berpunca daripada perjanjian tahun 1878 antara Kesultanan Sulu dan juga British North Borneo Company yang masih dipertikaikan dari segi tafsiran, sama ada ia merupakan pajakan atau penyerahan wilayah. Perbezaan tafsiran ini menjadi asas kepada tuntutan berterusan oleh waris Kesultanan Sulu. Dalam konteks negara moden, Sabah telah menyertai Persekutuan Malaysia secara sah pada tahun 1963 melalui proses perlembagaan dan politik yang diiktiraf antarabangsa, termasuk dapatan Suruhanjaya Kobolt yang menunjukkan sokongan majoriti rakyat Sabah. Keputusan ini turut diiktiraf oleh PBB. Namun begitu, tuntutan ini masih berterusan dan semakin sensitif selepas insiden pencerobohan Lahad Datu pada tahun 2013 serta tuntusan pampasan di peringkat antarabangsa. Keadaan ini menimbulkan kebimbangan terhadap keselamatan, kedaulatan negara dan persepsi masyarakat. Oleh itu, kajian ini dijalankan untuk menilai semula tuntutan Sulu terhadap Sabah serta memahami kesannya terhadap kedaulatan, keselamatan dan pandangan masyarakat tempatan, khususnya di Sabah. Baiklah, sebagai kesimpulan, kajian ini mendapati bahawa tuntutan Kesultanan Sulu terhadap Sabah tidak mempunyai asas yang kukuh dari sudut undang-undang antarabangsa, walaupun ia sering disandarkan kepada faktor sejarah. Penyertaan Sabah ke dalam Persekutuan Malaysia pada tahun 1963 melalui proses yang sah, termasuk sokongan rakyat dan pengiktirafan daripada Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu mengukuhkan kedaulatan Malaysia ke atas wilayah ini. Selain itu, dapatan kajian menunjukkan bahawa masyarakat Sabah mempunyai tahap kesedaran yang tinggi terhadap isu tuntutan ini, khususnya berkaitan keselamatan dan kedaulatan negara. Insiden pencerobohan Lahad Datu pada tahun 2013 membuktikan bahawa tuntutan ini bukan sekadar isu sejarah, tetapi boleh menimbulkan ancaman keselamatan yang nyata. Oleh itu, pemahaman menyeluruh terhadap aspek sejarah, perundangan dan persepsi masyarakat amat penting bagi menolak kesahihan tuntutan Sulu serta memastikan kedaulatan dan keselamatan Sabah terus terpelihara. Sekian daripada grup kami. Sekian dan terima kasih.